Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lambat sikit tuan-tuan, saya tak boleh masuk dalam Facebook. Saya rasa mungkin tuan-tuan boleh mendengar ataupun tidak, saya tak tahu dalam keadaan mode ni. Can I get some feedback? Sila. Kita ada seorang tetamu nak join kita juga. Oh, Saudara Samsul. Ini bagus ni. Hari ni kita nak sambung lah. Sambung The Future is Better Than You Think Part 2. More interactive. Yang mana Cik Samsul pun dah masuk ni, insyaAllah. Saya harap perbincangan ni lebih menarik. Try Cik Samsul jangan lebih daripada setengah jam lah. Pasal kita dah terlewat ni. Saya harap kalau boleh, kalau tuan-tuan dapat mendengar ni, tolong bagi sikit some feedback. Because saya tak boleh nak detect sama ada tuan-tuan boleh dengar atau tidak. Kita ada tetamu juga ni. Saya ingin jelaskan tadi. Tadi kita dah terang dah bagaimana kita buat sesuatu kalau kita berfikir the future is better than you think. Tapi yang the second part, kita nak tengok the future is better than you think, dia tertakluk pada 5 keadaan. Ini saya cakap dalam satu keadaan dulu. Satu keadaan menyentuh setiap kemampuan, kebolehan setiap individu. Jadi saya harap kalau tuan-tuan dapat suara dengan jelas, saya tak dapat lagi nak tengok Facebook ni tuan-tuan dan puan. Saya tak tahu pasal apa nak. Tapi saya agak saya rasa mungkin tuan-tuan boleh nampak kot. Boleh melihat ni. Saya sini saya tak boleh detect. Mungkin line tempat saya ni korang jelaskan macam mana saya tak tahu. Saya tak boleh detect. Masalah dia boleh pasang mic yang itu. Kalau guna pun saya harap kita boleh jelas. Terima kasih Cik Zam Zuhairi ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Lama tak nampak Cik Zam Zuhairi. Terima kasih. Now I can proceed. Alhamdulillah. Rupanya dapat dengar yang jelas. Teruskan tuan. Terima kasih. Saya ada cari tadi tak dapat nak masuk. Okey, hari ni kita nak sembang. Saya nak sembang balik part 2. Iaitu menyentuh dalam 5 keadaan sebenarnya. The future is better than you think. Salah satu yang kita melihat bahawa terletak pada kemampuan kita juga nak berusaha. Tetapi selagi kita beryakin insyaAllah the future is better, then the chances that you are looking on the brighter side. Jadi kita nak dalam keadaan sedemikian. Walaupun bagaimanapun, apa yang kita rasa bahawa kita looking at the future, but we cannot forget the current at this moment that we are living in. Iaitu dalam konteks, dalam keadaan suasana. Benda tu juga perlu dipikir. Kadang-kadang kalau kita terpengaruh dengan konteks tanpa kita mengetahui beberapa elemen lain yang perlu kita ambil into consideration, especially with regard topik yang kita cakap tadi, the future is better than you think. Yang mana saya terang perkembangan dari zaman sekarang ni daripada tahun 1980 pergi 2000 sampai 2010, 2007, yang mana sekarang ni banyak dia gunakan VR dan AR, ini virtual reality dan augmented reality. Iaitu dia menggunakan algoritma dan sebagainya, dan dia menggunakan teknik-teknik AI, artificial intelligence. Di samping itu juga hasil daripada terdapat automation. Bila banyak automation menyebabkan berlakunya gig economy. Bila gig economy ini rupanya tercetus peluang bagi seseorang. Maka di zaman ni kalau orang nak jadi usahawan cepat jaya, maka situlah kita tekan letaknya the future is better than you think. Because sesiapa saja boleh memasuki dalam bidang yang saya sebut tadi ni, dalam bidang entrepreneurship ni kalau yang berminat. Sebab hasil daripada too many automation menyebab berlakunya unskilled. Dia nombor tak melihat dari segi economies of skill. Jadi dia melihat bahawa unskilled, dia boleh kecutkan. Samping tu sebab tu perkhidmatan seperti services, Uber dan sebagainya, hasil daripada automation, daripada software yang kita pakai, bahawa banyak tuan-tuan area aktiviti yang wujud untuk berkembang. Itu tertakluk. Yang kedua, tertakluk kemampuan individu. Kedua ialah dengan adanya teknologi, the form, technology platform.
platform yang disediakan, like Google sediakan, dan juga platform sediakan di YouTube, Facebook dan sebagainya. Platform-platform ni menggunakan teknik-teknik yang terkini. Jadi kita sendiri kena update kita punya knowledge. Kita kena update kita punya knowledge. Jadi semua tu takluk itu yang kita kata keseluruhan ada kontak yang kita lalui sekarang. Tapi kontak ni dia too much looking at the contact today and yesterday, and then kita forget the future. In the future dia melibat lagi 3 benda yang saya dalam di sini, iaitu bagaimana hubung kait antara what we are doing now, what our expectation of the future, insyaAllah. Yang kedua, bagaimana kita punya sesuatu yang patut kita cari idea terkini untuk mengatasi keperluan, kekurangan yang ada sekarang ni. Sekarang rupa ni semua, benda ni semua jadi satu rupa peluang. Dan itu apabila kita buat satu, merupakan kita menjambut peluang yang ada. Jadi sama saya hari ini ada Cik Samsul. Sila Cik Samsul. Cik Samsul masuk hari ini. Terima kasih. Hari ini kita interact sikit Cik Samsul. Kau boleh kita nak buat within half an hour. Kita start around 6:30. Boleh Cik Samsul? Boleh, boleh. Okay, Cik Samsul sila. Apa yang Cik Samsul nak sembangkan, nak kemukakan hari ini? Kita akan berhenti around 6:30 lah kan. Kalau seboleh-bolehnya, melainkan kalau hari interaktif, ramai yang nak berminat, boleh kita teruskan. Dan juga kepada Cik Zuhairi, kalau ada apa-apa nak discuss sekali, you're welcome also. Saya very much excited lah kalau benda ni kita boleh continue for the betterment lah. Okay, sila Cik Samsul, anything that you want to say first? As overall dulu sebelum kita go to specific. Sila Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh atas jemputan lah. Bercakap tentang masa depan. Okey, masa depan. Tajuk tu, masa depan tu sebenarnya lebih cerah daripada apa yang dijangkakan. Kan? Kalau ikut logik lah, dengan ekonomi yang merudum, dengan PKP, dengan macam-macam lah, okey, politik dan sebagainya. Macam seolah-olah macam masa depan tu macam kabur. Walau bagaimanapun, saya yakin satu perkara lah. Allah Ta'ala ni dia jadikan alam ni penuh dengan keseimbangan. Maksudnya, seimbang tu maksudnya macam mana? Seimbang tu, kalaulah pada waktu ni kita naik, nanti kita akan turun, lepas tu naik. Kan? Kalau di area-area tertentu, dia punya rezeki tu macam tertutup. Di area-area lain, Allah akan naik kan rezeki tu. Kalau dari segi makronya nampak macam turun. Tapi dari segi mikro, kita boleh tengok kadang-kadang ada je jutawan-jutawan baru. Dalam masa yang sama, jutawan yang selama ni dia berstatus jutawan jatuh, dalam masa yang sama ada je jutawan-jutawan baru yang kecil-kecil ni. Kan? Jadi itulah menunjukkan bahawa Allah jadikan tu dengan penuh keseimbangan. Kita sebagai manusia ni, of course dia bukan mudah. Perlulah berusaha, perlulah bekerja kan. Tapi hikmah di balik apa yang berlaku tu sebenarnya. Itu yang saya nampak lah setakat ni. Jadi untuk memilih masa depan tu, kelam ke, cerah ke, itu terletak pada diri kita sendiri. Dan kemudian kita mohon pada Allah beri petunjuk dan kita usaha. InsyaAllah. Memanglah sebenarnya betul saya setuju, kita kena berusaha. Sebenarnya kita memikirkan banyak rahmat yang Allah bagi. Ya? Banyak rahmat yang Allah bagi. Jadi kita fokus pada semua area yang menyebabkan kita melihat dalam sudut yang Cik Samsul kata tadi. Kalau kita silap lihat, kita melihat dalam sudut yang orang kata serba kekurangan. Kalau tengok lagi satu sudut, serba kemudahan ada. Tapi sama ada kita boleh melihat apa yang kita melihat itu tertakluk kepada kemampuan diri. Kemampuan diri untuk melihat dia. Mungkin sesuatu dia nampak macam sikit tapi peluang dia banyak. Mungkin I give example sekarang ni, dia talking about scarcity. Sesuatu yang berkurangan kalau permintaan dia banyak menyebabkan berlaku sesuatu aktiviti yang boleh kita ceburi dan meningkatkan peluang yang ada. Tapi kadang-kadang ada benda yang banyak tapi competition dia banyak. Kalau competition banyak, balik benda tu yang macam dia orang terbantut kurang. Jadi
itu yang saya cuba teraskan tadi, terletak kemampuan, kebolehan diri masing-masing mentakrifkan sesuatu yang melihat, dan yang kedua ialah adakah dia melihat sesuatu melalui kebiasaannya ataupun dapat berpeluang sesuatu yang mungkin dari sudut yang ruang lingkup yang belum nampak. Dulu tak nampak dan sekarang nampak. Kalau dulu tak nampak, sekarang nampak. Itu kadang-kadang perbincangan dengan orang tertentu, right? Sama dengan berbincang dengan coach ke, mentor ke, konsultan ke, dapat juga membuka minda seseorang kalau dia berpeluang. Sebab tu sekarang ni kalau dah kita usaha sesuatu, insya-Allah kita buat yang terbaik. Sebab itu kita perlu berbincang dengan seseorang, ya. Mungkin dia melihat dari sudut lain yang mana kita tak nampak. Macam orang kata saya duduk tengok nombor 6, saya letak tuan-tuan nampak di sana nombor 9, something like that. So the question is, kita ni kena patient to understand. Sebab tu first listen to understand. Balik pada persoalan kita nak buat khusus 7 bulan ni. Listening and questioning. First we try to understand apa yang dia orang depan kita faham dan kita faham. Yang kedua, apabila kita dapat persamaan, maka kita appreciate apa yang dia cakap dengan kita walaupun ada perbezaan. Because perbezaan tertakluk keadaan, suasana, perspektif ataupun konteks yang dia lalui ataupun pengalaman. Itu setakat tu apa yang Cik Samsul nampak sebagai satu penambahan ilmu di sini. Sebagaimana yang Master Coach sebut tadi, bila sampai ke satu tahap tertentu tu, kadang-kadang kita berseorangan ni macam dah tak nampak dah. Benda tu ada tapi kita tak nampak. Jadi bila bercampur dengan orang yang positif, dengan mentor, dengan coach, dia itu yang minda tu boleh macam terbuka, nampak satu sudut. Kan ini macam satu peluang. Walaupun mungkin tak nampak di sebalik tu mungkin ada lebih besar lagi. Yang kita nampak tu sikit. Kan? Jadi kita ambil lah peluang yang sedikit tu yang Allah bagi tu, sikit tu. Bila yang sikit tu and then kita buat bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat. Kan? Itu pun ayat tu pun sebenarnya is a dimension tu. Dimension baru. Bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kan? Satu dimensi tu kita terima, Allah akan tambah, buka lagi dimensi baru lagi. Tu nikmat tu. Kan? Macam tu lah. Ya, betul sebab macam ni Cik Samsul, kalau melihat dari satu sudut lain, apa yang Cik Samsul cerita tadi, macam keadaan up and down suasana. Because apabila berubahnya konteks, maka everything berubah. Okey, apa yang saya takrifkan konteks ni ialah suasana, tuan-tuan. Apabila suasana tu berubah, maka banyak benda yang berubah. Relationship pun berubah. Cara kita bekerja pun berubah. Satu elemen yang berubah. Misalnya satu lukisan tu cantik. Tapi kalau kita ubah salah satu color di lukisan tu, maka suasana gambar tu dah berubah. Kalau dulu color kita buat elok, kita buat hitam jadi muram. Oleh sebab satu stroke color yang bertukar. Tukarnya konteks, maka tukar segala-galanya. Tapi ingat, benda yang kita melihat tu untuk memahami apa yang sedang, what is happening now, itu dia. Bila benda tu berlaku konteks, what is happening now? So try to understand. Ingat, macam listening. We try to understand. Bila kita faham, bila kita mensyukuri, maka Allah tambah lagi. Dia kata, kita kena adjust dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kita terima dan kita adjust. Mungkin kalau hujan, kita tahu kita kena sabar. Sama ada hujan soyak ada, ataupun kita ada payung, ataupun kita duduk dalam kereta, kita terus jalan. Itu pun merupakan kesabaran yang kita penuh dengan hikmah tu. Dengan masih harapan, insyaAllah the future is brighter than you think. InsyaAllah masa depan lebih baik dari semalam. Jadi dengan keadaan macam tu, kita punya body structure pun berubah. Adrenaline kita punya pemikiran, pengaliran darah pun menyebabkan kita lebih alert. Tak mengantuk, tak letih sebagainya. Tetapi bila kita berubah benda tu, maka kita punya physically and mentally tu berubah. Tambah pula kita ada dua elemen, social, emotional dan kognitif. Okey. Bila berlaku macam ni kognitif tu, kita kena kontrol by social emotional, perasaan kita. Ini balik, sebab tu kita orang Islam kita percaya kan. Bila kita boleh kontrol, maka kognitif tu dia merupakan tu yang menggerakkan dia adalah social emotional. Kalau kita pasal happy, tuan-tuan dan puan,
okey, kalau kita unhappy then haywire kita punya kognitif pun. Betul? Macam kita buat kereta, saya kata. Oh, kita buat relax. Kena jalan jam ya. Kita kesempatan masa dan sebagainya. Maka kita kelang kabut. Menunjuk kita, social emotional kita dah tak stable. Kita tak boleh put into in equilibrium. Suasana macam tu. Jadi ini peringkat kupasan overall. Kalau dah macam tu, what's the first thing we should do? Bincang balik kadang orang yang berniaga dalam suasana macam ni. Macam mana kita nak bincang? Ambil contoh. Alright? Misalnya saya tengok Cik Samsul dia punya gambar dah still. Dia punya tu dah line dia tak elok. Tak apa saya continue bercakap. Saya akan bercakap bersorangan. Okey, walaupun mana pun peluang tu masih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang macam sekarang ni kita tahu ada industri dia punya permintaan cukup tinggi. Alright? Setengah tu berkurangan. Setengah orang tu dia baru buat je. Okay? Dia berjaya. Alright? Jadi kalau kita tengok daripada sudut tu, nampak gayanya perkembangan tu terus bersambungan. So, saya tahu Cik Samsul lah ni dia terputus. Saya ingat mungkin sekejap lagi dia masuk balik. Line dia tak ada. Jadi kita balik. Okey, Cik Samsul boleh masuk balik tu. Okey, dapat. Selamat datang balik. Jadi, daripada perbincangan ni, apa Cik Samsul nampak? Sebab saya dah cerita tadi kalau suasana itu berubah, kalau kita punya perasaan boleh in control, there's no problem lah. Jadi itu one of element. Saya umpamakan macam kita buat kereta, traffic jam, kita kelang kabut tukar sana, tukar sini. Jalan shortcut, kadang nak pergi shortcut jadi long cut. Kita rasa shortcut tapi long cut. Kan? So begitu juga dengan suasana orang yang nak berniaga. Itu dari sudut lain apa lagi Cik Samsul nak bincang, nak tanya saya. Kata apa kita bincang ni? Saya teringat saya pernah baca lah Sayyidina Ali. Saya pernah baca buku ni. Sayyidina Ali dia kata manusia ni dia dibentuk oleh dua keadaan. Pertama dia ikut ayah dia. Kedua dia ikut suasana dia. Okey, yang ikut ayah kita tu kita tak boleh salahkan ayah kita lah. Kan? Apa yang kita boleh kawal sekarang ni ialah suasana. Suasana tu termasuk circle lah, kawan-kawan kita lah. Di tempat kerja kita ada golongan yang positif, ada yang negatif, ada yang biasa-biasa. So pilih, kan, pilih. Setengah-setengah keadaan tak ada. Kita duduk dalam keadaan suasana kerja yang memang tidak ada, tidak menggalakkan kita punya pertumbuhan diri. Jadi perlu keluar daripada alam suasana pekerjaan tu, bukan berhenti kerja. Maksudnya bekerja, maknanya perlu cari circle yang baru, yang positif, yang boleh membentuk. Minda boleh membentuk pembangunan diri tu kepada perkara yang lebih baik. Kan, untuk meningkat. So boleh katalah itu merupakan itu yang kata hubungan antara satu dengan lain tu. Bila jadi macam tu, bila kita punya konteks tu berubah, maka suasana dari segi perhubungan pun berubah. Masa situ salah satu boleh sebab berubah konteks saja macam you kata tadi. Saya bagi contoh macam you kata tadi, ada dua kan ikut bapa, Sayyidina Ali kata ikut bapa, ataupun satu lagi yang mana you kata tadi, ada dua kan? Suasana dia. Suasana tu yang membentuk. Itu yang saya kata tadi, suasana tu kontekstual. Kontekstual kadang-kadang kalau orang yang boleh menyesuaikan suasana, jadi as long as we are still in control lah. Kalau kita tak boleh in control, then kadang-kadang kita pun boleh hanyut dengan konteks. Kita boleh hanyut. Jadi maka di sinilah berbalik apa yang saya sampaikan tadi, iaitu berhubung dengan what is there, what is there for us, apa yang ada sini. Jadi maka di situlah pilihan yang kita boleh melihat. Jadi pilihan itu tertakluk bagaimana you can make meaning apa yang sedang kita hadapi. Itu the process of meaning making. Yang mana saya sebut semalam, dia ada 9 elemen yang bila kita sama ada you nak buat to become to take as a personal entrepreneur, enterprise, atau become entrepreneur life. Kalau jadi entrepreneur life, we always put ourselves on a transformational mode.
So dalam transformational mode tu kita selalu updating ourselves, macam handphone being update within 6 months. If we don't update within the period to update the handphone, lama-lama sistem yang kita pakai tu dia sangkut, slow dan sebagainya. Same thing kalau kita dapat melihat keadaan suasana sekarang ni dalam sudut yang sedemikian. Jadi menunjuk kata the world is unceasing change, selalu berubah. Alright. Jadi dalam salah satu yang saya sebut semalam ialah apabila berlakunya, kalau dulu orang talking about skills of economy, skill economy. So sekarang ni dia kira unskilled dah. Dia tak ada skill lagi dah. Dia kecil kan. So everybody have the opportunity. Bila dia skill kan tu, maka yang kita boleh tengok bahawa peluang untuk orang buat bisnes tu boleh berkembang. Dia tak kira besar dan kecil. Because the small you are, the easier for you to move. Because the cost structure more cheaper kalau nak pergi bigger. Itu dalam sudut perniagaan lah. Yang kita tengok perniagaan apa pula? Itu yang kita interested tu. Perniagaan apa yang small can fit in. For example, sekarang ni banyak orang provide transportation. Okay? Hantar barang, beli barang, shopping dan sebagainya. Nampak sikit tuan-tuan dan puan-puan. It's a lot. Kalau kita dapat peluang tu. Tapi kita kena tengok pula. Kadang-kadang dia ikut, dia menggunakan itu, kata they use the technology platform. Iaitu handphone. Guna mobile app. Dan macam-macam app ada, WhatsApp dan sebagainya. Jadi apa yang kita mampu menggunakan, penggunaan teknik-teknik perlu kita update. There are many things coming up yang kita tak tahu. Tetapi we are facing that reality. Dari situ tu apa yang Cik Samsul nampak, apa jenis peluang yang kita boleh melihat sekarang. Okay, apa yang ada ni new business yang coming up. Dan juga carrier yang akan mati dan bakal mati, dan benda itu tak boleh dielakkan. Ia adalah satu peluang lah. Boleh melihat, kita boleh memilih untuk melihat itu sebagai satu peluang. Contoh macam Master Coach sebut tentang AI, sebut tentang augmented reality, virtual reality kan. Di tahap ini senario di Malaysia yang saya lihat lah. Tidak semestinya kita perlu mencipta perkara itu, walaupun tak salah untuk mencipta. Kalau sebut sebagai seorang usahawan boleh menjadikan AI, augmented reality itu sebagai platform, sebagai orang kata tempat perantara perniagaan untuk dia menyampaikan value perniagaan dia kepada pelanggan dia. Tak semestinya perlu cipta AI tu, gunakan AI. Kan, sebagai elemen dalam perniagaan dia. Okey, yang tu yang saya kata kita menggunakan teknologi platform. Kita kena update knowledge lah. Kita nak menggunakan komputer, kita gunakan handphone. Kalau orang yang guna untuk tujuan lain handphone tu dia buat untuk perniagaan, boleh. Setengah orang dia buat untuk main game. Setengah orang dia guna handphone tu untuk communication dan sebagainya. Jadi alat tu, penggunaan alat tu kita kena update how to use certain. Sekarang ni kan dalam Facebook ada untuk perniagaan, untuk advertisement dan sebagainya, bisa small charge fee sebagainya. Sebab memahami penggunaan benar tu untuk tujuan that can bring income, that is another knowledge and skill yang perlu kita pelajari. Banyak cara. Mungkin tersebar salah sistem yang kita cakap, sistem dalam YouTube dan sistem Facebook banyak boleh guna pakai. Itu ikut generasi umur lah. The younger they are, if they are given the opportunity, I think they can take advantage of this facility because it's relevant and in consonant dengan hidup sebagai orang muda yang berminat. Mungkin on the next generation tu dia slow down sikit menggunakan equipment, alamat ataupun teknologi yang kita ada. Walau bagaimanapun, itu menunjuk kata selagi seseorang tu ada idea, ini yang balik kata idea tu pasal point yang kita kata the future is better than what you think. That means the idea we have, insyaAllah I boleh buat ni, alright, I can do this. So dia proceed do it, walaupun orang tak mau dia buat. Tiba-tiba benda tu berkembang. Selagi ada idea, selagi berkemampuan menggunakannya, ada. Berbalik pada kita cakap tadi contextual, itu kata context, melihat dari konteks sekarang. Kedua, relationship.
hubungan antara ada equipment yang dia pakai tu untuk apa matlamat dia. Oh, dia kata kontak dah berubah. Pasal apa? Orang tak boleh keluar bebas macam dulu. Itu kata kontak dah berubah. Maka menggunakan all this platform sebagai satu area for us to focus and can generate more income. Can you see, Cik Samsul? Kalau melihat daripada sudut tu, apa yang saya cakap semalam, 9 elemen tu, ini merupakan orang kata pencerahan mungkin certain area yang kita tak nampak, tak apa clear. Sebab dua benda yang cakap tadi, AI dan virtual reality. Virtual reality ni, reality tu dalam bentuk virtual. Tetapi kadang-kadang dia boleh pergi reality dari same. Tengoklah. Mungkin dengan memahami sesuatu menyebabkan dia melihat sesuatu from different meaning already. Right? Cara pembacaan saya bagi example, pembacaan. Pasal insyaAllah saya sendiri pun membaca. Teknik membaca sekarang ni pun dah berubah. Tetapi bukan sekarang berubah. Saya dah baca benda tu lama, dah 10 tahun. Tapi kalau orang ambil take away, to him is a new thing. Kalau kita dah kebiasaan. Because teknik membaca bukan sekali cakap melihat verbal tu. Dia melihat in term of keseluruhan. Dia melihat sesuatu tu, dia menangkap menggunakan dia indera yang deria yang ada pada dia, memberi makna kepada sesuatu. Dan kadang-kadang cara pembacaan kita lebih cepat dan give meaning. Bukan kita baca tu, cara baca tu ada banyak cara baca. Setengah orang baca dia nak follow, setengah orang baca dalam satu buku tu dia boleh baca macam-macam cara untuk dapat different story dalam buku tu. Macam tu juga kita buat berniaga. The same book you can read. Alright. Nanti kita cakap lain pasal tu. Itu contoh yang saya tunjuk Cik Samsul. Daripada sudut tu lah baru kita, memang ada banyak cara. Saya bagi misalnya. Melihat sesuatu dengan melihat macam tengok gambar. Kalau kita baca buku, macam perkataan yang tulis tu macam kita tengok gambar. Okay? Dia bercerita kepada kita. Bila kita tengok gambar, adakah kita tengok word by word? Tidak. Kita tengok overall. Dalam gambar tu kita nampak sungai dan sebagainya. Sama juga macam baca. Okey, saya bagi contoh ni. Itu pun satu ilmu. Jadi dah kalau kita dah biasa membaca dalam bentuk-bentuk dia kata mental reading ataupun dia panggil photo reading. Jadi photo reading is secondary. Ada awal pada dia, ada the main concept tu. Dia kata mental photography yang mula-mula. Photo reading is second generation. It's slightly ini, tapi the source dia adalah mental photography. You melihat dia ambil gambar. Sememang pun apa saja kita tengok, benda tu masih ada dalam ingatan. Cuma at that moment of time we are not conscious. Tadi nampak macam Mr. Ahmad lalu. Dia terperasan, dah habis. When benda tu over, menunjuk kata what you see that is being recorded in our mind but unconsciously. Kadang when we talk to somebody, benda tu jadi conscious. Oh ya, memang saya nampak macam kita buat kereta. Kita tengok kereta, kita nampak bayang kanan kiri. Tapi walaupun bayang kanan kiri tu, dia menyebutkan sesuatu macam reality. Kadang-kadang itu kita virtual, reality. Bila ada terlepas, macam, oh ya saya nampak tadi. Ada belah kanan kereta nak potong sebagainya. Because benda tu over. So the consciousness of the thing depend on what, how, where and why you need for you to understand it. Now it become more bigger now. What we talking about, the future is brighter now, Samsul. Apa lagi Cik Samsul nak tambah? Lagi 5 minit ke 6 minit? Mas Teguh sebut tentang melihat kan, melihat boleh nampak sebenarnya masuk dalam mind kan. Ya. Saya terfikir tentang muzik ataupun pendengaran lah. Ya. Ada orang, dia ada dua jenis muzik lah, mono dengan stereo. Ya. Lagu yang sama kalau kita dengar mono berbeza dengan stereo. Ya. Kan? Tambah pula dengan mekanisme dia ada speaker khas untuk bass saja. Ada tweeter pula untuk high pitch pula. Pecah-pecah bunyi tu. Kan? Jadi bila dengar kesemua bunyi, dia punya keseronokan mendengar tu sebab tu tak sama dengan bila mendengar speaker satu mono saja. Ya. Itu samalah. Kalau macam mata melihat tadi nampak macam pelbagai benda, objek. Kalau mendengar, kita dapat mendengar dalam pelbagai frekuensi.
daripada frekuensi yang besar sehingga frekuensi yang kecil. Kan, tinggi dengan rendah. Pelbagai. Itu yang buat keseronokan tu. Macam tu lah. Satu, terima kasih Cik Samsul. Apabila Cik Samsul terang tu tadi, itu dia menyentuhkan social emotional. Kesenian yang ada pada seseorang tu suddenly become alive. Right? Daripada situ. Itu kata unconsciously. That means dia punya pick up. Sebab tu Allah bagi kita semua yang komplit panca indera ni. Allah kata aku jadi manusia sebaik-baik kejadian. Manusia khalifah di muka bumi. Semua dah ada dah. So what, where and how itu yang menyebabkan membentuknya. Sebab tu kalau you dapat peluang jumpa macam orang coach, the way they speak kita menyebab kita boleh macam you cakap lah, dia boleh pick up body language dia tu cakap, banyak juga tersirat ilmu-ilmu di situ, dan cara intonation, kedua dia punya somatic effect daripada apa dia cakap, kesan daripada dia apa yang dia cerita tadi ni. Jadi menunjuk kata benda ni sesuatu yang diperlukan. Begitu juga usahawan dan orang berniaga. Peniaga dengan usahawan dia tak sama, alright, dia ada perbezaan. Right? Kau usahawan, of course dia boleh jadi businessman, tapi not necessarily orang usahawan tu jadi entrepreneur, jadi usahawan. Dua tu interchangeable. Walaupun dia within the fabrics of kita punya life today. Alright. Jadi sekarang ni yang kita cakap ni, ada apa-apa Cik Samsul tak nak tambah. Jadi pada sahabat-sahabat kita yang masuk ini, kita ada lagi another 5 minute or 10 minute. Ada apa-apa soalan ataupun bincang di sini, saya nak tengok apa-apa sahabat yang kita masuk sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah yang semua masuk ni. Cik Zam Zuhairi, terima kasih for your feedback Cik Zuhairi. Mr. Jeffrey, Rosihan, Johara Baharudin, Cik Zam Zuhairi, dan juga Hafiz Hamzah, Puan Tina. Kita punya accountant, chartered accountant Jamil Ibrahim, Cik Sulaiman Aris, Aziz Niza ni mengaji sama dengan saya ni, orang pandai-pandai semua. Cik Najib Hassan, ini orang PNS saya kalau tak silap. Dan juga Cik Amir Safwan, usahawan. Selamat datang Cik Amir, terima kasih for coming. Cik Amir dan siapa saja ada apa-apa soalan sila kemukakan. At least kita open for discussion. Because we talk more than 30 minutes saya ingat, because tadi line tak clear dan sebagainya. Kalau ada apa soalan sila kemukakan. So I welcome you lah. Untuk give some discussion and some sharing. But we are talking here now, go deeper and deeper, try to open up. Alright, the more we open up, we see more opportunity. The more opportunity you have an alternative. Bila you ada alternative, you make a priority what you want to choose. Bila you what priority what you choose depend on what you have, what tool you have, what are the capacity available to you. Anyway, that's how you do to increase the capability to look at things from different perspective. Okey, Cik Samsul macam mana? Apa yang Cik Samsul boleh wrap up sebelum kita cakap ni, sebelum kita melihat pokok ada Cik Amir nak tanya kan, Najib nak tanya kan. Apa Cik, you boleh recall balik, we discuss just now certain area that you want to pull out and just to give some idea. Bila bercakap tentang suasana ni, biasanya tindak belah ada dua lah. Satu, how we react. How? React. React. Satu lagi how we respond. Kan? So macam mana kita bertindak balas terhadap satu suasana, melatar ke ataupun kita tenang ke, kan? Itu rupa-rupanya itu adalah bukan sekadar mata tapi pendengaran. Kan, mendengar ni sebenarnya, bila mendengar kita akan melihat dengan minda. Mendengar kita akan melihat dengan minda. Sebab minda yang tafsir. Dia tafsir tu nampak gambar ni. Dalam mind tu nampak gambar. Kan? Jadi ini adalah satu kemahiran yang pada saya sangat penting. Sangat penting. Banyak sebenarnya kalau baca macam hadis Nabi ke apa kan. Kalau kita lebih baik kita banyak diam daripada kita banyak berkata-kata. Sebab orang yang banyak diam ni dia sabar. Sabar ni dia mendengar banyak. Dia dengar je kan. Dia tak cepat melatah, tak cepat respon. Dia dengar, relax, tenang. Skill mendengar ni menyebabkan kita pun jadi seorang yang tenang. Yang relax, tak melatah. Kan? Macam tu lah. So mendengar Master Coach tengah nak buat ni, khusus mendengar ni, 7 hari bulan ni. InsyaAllah. Saya mengalu-alukan lah kan. Audien untuk hadir khusus ni. Ya, insyaAllah. Kita akan buat 7 hari bulan ni, iaitu khusus listening skill dan questioning skill. Now we are talking about what we're discussing here. So,
Yang kita cakap ni overall general dalam khusus pada on the 7 satu hari ya. Kita masih open lagi. Dah beberapa orang dah register. Iaitu start hari Ahad ni 7 bulan daripada 9.30 pagi. Pukul 10 lebih kita break. Kemudian kita continue sampai pukul 1 kita break. Kemudian sambung balik ke 2 sampai pukul 4. Ke pukul 4.30 pukul 5. Satu hari. We are discussing and we give you all the necessary note for those who are wanted to share. Saya anggap kalau Cik Amir boleh join, bagus. Dengan Cik Najib boleh join, bagus. Khusus ni memang relevan dengan kita cakap. Apa yang saya cakap ni bukan teori tuan-tuan dan puan-puan, it's practical. Right? Because when you speak to orang a certain level, cara dia berlain sikit. Basic dia more the same, tapi cara dia gubah bahasa dia berlainan. Yang kedua, the higher you go up, dia guna banyak analogi, perumpamaan. Dan dia kadang-kadang dia menggunakan metafor, right? Metafor. Dan at slightly different level, dia tak gunakan metafor dan sebagainya. Jadi kebanyakan kita tertakluk pada technical approach. Kan selalu kita kalau orang pakai grow, G-R-O-W, dia moving on that G. Grow is the technique, but how you go about, lendiknya kegunaan, cara penyampaian soalan, cara kita cakap bila kita tanya soalan, dia ada softener. Itu yang mahal, softener. Kita train how to use that softener. Kalau orang tegas dia jadi dia pun lembut dan sebagainya. Jadi penyampaian ni kita bagi khas for that. Sebenarnya kalau nak belajar listening skill ni saja there are 60 hours nak belajar. Years of learning. Macam saya pun masih belajar lagi tuan-tuan. Walaupun dah lama saya belajar banyak model yang besar-besarnya model. My learning hours in coaching is nearly 1,000 hours after 20 years. Right? Belajar. I'm still learning. Tak habis-habis. Rupanya lagi banyak nak tahu. Lepas tu sekarang ni dengan new tool coming up, new technology, new meaning, new words being produced every day. New words. Without kita realize. Jadi bahawa saya sendiri pun kena belajar. Jadi saya welcome lah kalau siapa yang ingin belajar pada 7 bulan ni. Kita masih open. It's very interesting tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan boleh. Dan bagaimana kita nak berdiam diri? What is meant by berdiam diri? Ada kalau dia diam dengar, kita lena orang bercakap ataupun berdiam diri macam mana? And you will be informed all these things. And then kalau nak praktis itu ada practical lain pula. First understand, right? Bila dia kata you listen to understand, apa yang dimaksudkan listening to understand? The way you talk that I will understand. Ada cara-cara yang kita peringkatkan dan sesuatu mengikut konteks, suasana, hubung kait antara satu dengan lain dan juga proses-proses yang kita melalui. Sehingga selalunya orang kita di dunia ni, we are living in a world of, in the mode of transformation. Transformation tuan-tuan. Jadi saya ingat kalau tidak ada apa-apa soalan, saya ingat selamat datang kepada Cik Izzan Hussein ni daripada Penang ni. Selamat datang Cik Izzan. Kalau tuan-tuan dan perempuan tidak ada, saya minta tuan-tuan dan perempuan please share, and kalau you're interested to join my training on the 7th, sila register apa yang dimaklumkan oleh Cik Samsul tadi. Tadi Cik Samsul pun pernah lalui proses tu. Cuba Cik Samsul terang sikit apa Cik Samsul dapat selepas belajar listening skill dengan questioning. Cik Samsul ni seorang logical thinker, seorang engineer, process thinker. Macam mana berlaku perubahan dari Cik Samsul? Just give some synopsis what you learn something that least expected. Please. Ya. Background dah engineering tu memang logik lah kan. Ya. Logik maksudnya 1 + 1 2 kan, 3 tolak 2 mesti 1. Logik. Sebab tu ramai yang background engineering ke technical ke dia kata saya punya lecturers bekerja dengan mesin lagi seronok lah daripada bekerja dengan manusia. Payah kerja dengan manusia ni kan. Cakap A dia pergi B, C, D kan. Saya dulu macam tu juga. Sebab logical kan. Tapi dalam dunia realiti dengan manusia tak. Dia lain. Betul lah bila kita sebut manusia ni dia satu makhluk yang tak rasional. Dia otak tu Allah bagi otak logik belah kiri. Tapi buat keputusan banyak ikut emosi, tak rasional. Dan bila belajar skill mendengar daripada master coach ni dapat melihat pelbagai warna. 1 + 1 boleh jadi 2, 3, 4, 5. Boleh jadi 3.5. So warna, maksudnya bila berurusan dengan manusia saya lebih bersedia untuk menjangkakan benda yang tidak dijangka.
Benda yang tak dijangka tu sebenarnya tak risau pun. Kan? Kalau macam dalam project management ni kita dah expect dia outcome dia begini. Oh, jangan terkejut. Kalau ada outcome yang tak termasuk dalam yang kita list. Contoh macam buat risk management dan sebagainya lah kan. Benda-benda yang uncertain tak terkejut lah. Pada waktu tu yang skill pendengaran. Ya. Walaupun kita melihat, tapi sebenarnya kita mendengar sebenarnya. Atas apa yang berlaku. Jadi lebih tenang, lebih relax. Ya. Kan? Kadang kita ada knowledge macam-macam knowledge ada, tapi disebabkan ketidakmatangan emosi tu, benda-benda yang simple-simple pun kita tak boleh buat keputusan dengan betul. Tersilap mula salahkan orang lain. Kan? Inilah punya pasal ni. So inilah dia kepentingan skill mendengar ni. Ya. Kan? Okay. Tu dia. Ya, terima kasih Encik Samsul. Bagi tu juga especially kalau kita yang masuk kursus kita with different experience, with different background, with different discipline, lagi cantik tuan-tuan dan puan-puan. Combination of different background, different culture. Kalau dulu saya ngajar different culture, orang putih, orang pada apa Pakistan, daripada semua dah. How they think, how they construct sentences tu. My God, saya tengok, Japanese dia punya style macam ni, Jerman dia punya style macam ni. So berpeluang kita belajar antara satu dengan lain sebab the more we understand the difference between us, make us to find the best common ground to appreciate each other. So dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang hadir semua dan juga kepada Cik Samsul yang sudi masuk walaupun last minute masuk, walaupun at first saya tak tahu sama ada line clear tak clear sampai kita punya Cik Zam Zuhairi maklumkan baru saya proceed. Jadi saya mohon maaf. Dan setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan rasa perlu lagi kita sambung bulan besok 12 bulan insya-Allah you are welcome. Masa ini KL semua cuti kan, KL cuti, besok kerja. Jadi kalau tuan-tuan ada inquiry, you just tulis di situ ataupun UPM kat saya. Sebab apa yang kita belajar ilmu ni, tambah pula kalau kita rajin baca Quran, lagi hebat tuan-tuan. Lagi baca Quran, lagi dengar hadis. InsyaAllah banyak ustaz-ustaz mengajar kepada kita sebab banyak ilmu yang bermula semua di dalam Quran dan hadis. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih, mohon maaf silap cakap kekurangan input, idea dan sebagainya. Itulah kelemahan saya. Dan kebenaran semua daripada Allah. Jadi saya terimalah teguran seadanya yang disampaikan oleh orang yang berdiam diri di luar sana lebih maklum pada saya. Sedangkan saya bercakap ni maklumatnya sikit, saya terhad apa yang saya mampu bercakap. Sedangkan tuan-tuan potensi dia lebih hebat, lebih luas. Jadi kalau tuan-tuan sama-sama join saya dalam kelas, Alhamdulillah, saya lah orang yang belajar, bukan saya yang mengajar. Dengan itu saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan yang nak join pada 7 bulan ni. Yang datang ini saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kesilapan dan sebagainya. We see you again tomorrow. Jangan lupa share and like this. And then at the same time please, sekarang ni saya masuk dalam YouTube. Dia ada banyak lebih daripada dekat 100 topik yang relevan dengan coaching dan sebagainya, scenario planning, developmental coaching, goal, entrepreneurship, decision making dan semua ada situ. Saya minta tuan-tuan share dan subscribe my YouTube. Alright? Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Samsul.